Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. So, jom belajar Sains SPM bahagian A, video kedua bersama Cikgu Noraini. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 2. Ini masih lagi soalan SPM 2019. Soalan bahagian A, soalan nombor 2. Okey. So, ini adalah video kedua. Jadi, kita lihat kepada soalan nombor 2 ni. Rajah 2 menunjukkan, rajah 2 menunjukkan histogram. Okey, nampak tak histogram? So, ini adalah graf histogram dia lah. Okey. Bagi data JISIM 30 orang murid di sebuah sekolah. Ketinggian murid-murid tersebut ialah 1.55 meter. Okey, ketinggian dia samalah. Maksudnya semua murid mempunyai ketinggian yang sama, iaitu 1.55 meter. Jadi boleh ubah, yang dimalarkan adalah ketinggian murid-murid ni lah. Okey, so kita tengok dekat sini. Ini adalah JISIM dia. JISIM, okey, melawan bilangan murid. Okey, kita tengok soalan yang A. Okay, sekarang kita tengok soalan A. Dia kata apa? Nyatakan bilangan murid yang mempunyai julat jisim 71 kg hingga 80 kg. Jadi, jisim untuk 71 hingga 80 adalah dekat sini ya. Dekat sini. So, kita tengok dekat sini ni berapa bilangan murid untuk berat tersebut lah. Okey, jadi dekat sini kita akan gariskan, kita tengoklah kat sini ni berapa. Jadi di antara 4 dengan 6, maksudnya jawapannya adalah 5 lah kat sini. Okey, 5. Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata, nyatakan satu alasan yang menyebabkan murid di 2A1 berada dalam julat tersebut. Jadi maksudnya soalan ni tanya kenapa murid-murid ni berat dia 71 hingga 80. 71 hingga 80 ni maksudnya kegemukan lah kan. Okey. Dah nak ke arah obesiti. Mungkin belum obesiti tapi dah ke arah itulah. Okey, jadi kenapa agaknya murid-murid tu mempunyai jisim 71 hingga 80. Okey, jadi kenapa? Mestilah sebab dia mengambil makanan yang berlebihan kan. Orang yang berbadan besar ni mesti dia mengambil makanan yang berlebihan. Jadi kita akan tuliskan kat sini, mengambil makanan secara berlebihan ataupun ataupun dia kurang bersenam. Betul tak? Okey, orang yang mempunyai berat yang lebih ni biasanya sebab dia kurang bersenam. Sama ada dia mengambil makanan yang berlebihan ataupun dia kurang bersenam. Okey? Okey, tapi kadang-kadang ada juga disebabkan oleh genetik. Betul tak? So, genetik juga mempengaruhi lah. Okay, kenapa berat dia berlebihan tu disebabkan oleh genetik. Okay, sekarang kita akan teruskan kepada soalan B. Okay, tadi soalan 2A dengan 21. Sekarang kita pergi ke soalan B. Okay, soalan B. Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh graf dalam rajah 2? Okey, dalam video 1 sebelum ni saya ada share kalau soalan suruh lukis histogram, maksudnya itu adalah untuk variasi selanjar yang ni Dalam video 1 saya ada share. Okey, kalau dia suruh lukis histogram, ini adalah variasi selanjar. Okey, tapi sebenarnya variasi selanjar tu memang untuk yang pertama adalah contohlah variasi selanjar ya, berat tinggi, warna kulit, semua tu adalah variasi selanjar lah.
Okey, jadi dekat sini ini adalah variasi selanjar. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Soalan C Nyatakan dua ciri bagi jenis variasi berdasarkan jawapan anda di 2B. Jadi, untuk variasi selanjar ni, apa ciri-ciri dia? Okey, yang pertama sekali, boleh diukur. Ini ciri-ciri variasi selanjar lah. Boleh diukur. Lepas tu, dia juga menunjukkan perbezaan sifat yang jelas. Tidak ya, tidak. Dia nak dua Okey, ni satu. Okey. Tidak menunjukkan perbezaan sifat yang jelas. Okey, selain daripada tu, dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey, ini dipengaruhi bukan. Okey, dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran ya. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, apa maksud dia kat sini? Persekitaran ni. Okey, memang tadi kita kata biasanya kegemukan ni adalah disebabkan oleh contohlah ya, contoh. Okey, berat dia terlebih. Okey, sebab satu keluarga memang macam tu. So itu genetik. Tapi sebenarnya berat seseorang ni kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor persekitaran juga. Contoh kan? Contoh dalam satu keluarga tu orang lain semuanya berbadan kurus lah. Okey, tapi ada seorang yang berbadan agak besar sedikit berbanding dengan orang lain. Itu sebab apa? Sebab dia makan terlalu banyak. So itu dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey? Okey, kemudian okey, so kita dah selesai bincang soalan nombor 2. Okey, terima kasih.